Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nurika syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Kitab Taqribul Ikhwan pada halaman muka surat 5. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hei saudara-saudaraku, berapa keharga mata pelihat yang Tuhan beri kepada kita, yang dapat kita dengan dia, dengan mata pelihat tu dapat kita melihat. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung lagi muzakarah kita di dalam kitab Taqribul Ikhwan, di mana kesinambungan pada pertemuan kita yang lalu ini merupakan satu nasihat daripada pengarang kita supaya kita merenungi, supaya kita ambil fikir terhadap nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Yang mana anugerah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu amat banyak. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu kirakan satu nikmat Allah, kalau mu kira nikmat Allah Ta'ala tu, maka tidak akan dapat terkira. Tak boleh nak hitung, tak boleh nak kira nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amat banyak yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Maka di antara nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, antaranya yang terdekat pada diri kita masing-masing, iaitulah setiap anggota-anggota kita. Daripada matanya, daripada telinganya,
daripada mulutnya, kaki, tangan, farash dan lain-lain daripadanya, semua tu nikmat Allah Ta'ala yang anugerahkan kepada kita selaku hamba. Maka pengarang kita menyeru kepada kita supaya kita fikir, supaya kita muhasabah terhadap nikmat-nikmat ini. Yang mana kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hei saudara-saudaraku, wahai saudara-saudaraku, berapakah harga mata pelihat? Berapakah nilaian mata pelihat? Mata yang ada pada diri kita masing-masing yang mempunyai sifat pelihat ni, yang Tuhan berikan kepada kita, yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Berapa nilai dia? Yang mana Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita mata yang mempunyai sifat pelihat ni, yang dapat kita dengan dia, dengan mata pelihat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dapat kita manusia ni melihat. Boleh lihat segala warna-warna, boleh lihat tiap-tiap perkara yang ada, boleh lihat sesuatu objek-objek, boleh lihat. Makna kata kalau Allah Ta'ala tak anugerahkan kepada kita mata yang mempunyai sifat pelihat, maka kita tak boleh nak lihat. Tak nampak kita. Nak berjalan menuju ke masjid tak nampak. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala tidak anugerahkan kepada kita, tidak memberikan kepada kita sifat pelihat di mata kita. Itu satu anugerah, satu pemberian Allah kepada kita, iaitu Allah Ta'ala berikan kepada kita sifat pelihat di mata kita, maka kita dapat melihat. Boleh tengok, boleh tengok segala warna-warna objek-objeknya. Itu satu nikmat. Berapa nilai tu? Nilai anugerah Allah Ta'ala beri mata kepada kita tu. Pengarang kita tanya, kita jawab tidak ternilai. Tidak ternilai. Maha sungguh-sungguh maha. Bahkan tidak ada dijual lah pula jika rosak mata pelihat tadi. Itu tidak ada siapa nak jual. Maha, itu nilai harga mata tadi. Maka kita fikir. Lalu kata lagi pengarang rahimahullahu ta'ala, dan berapakah yakni nilai harga telinga yang bersepakai, ia telinga tu dengan pendengar, dengan sifat pendengar. Cuba kita fikir, renung pula, muhasabah pula. Berapakah nilaian telinga yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita manusia ni, yang mempunyai sifat pendengar, yang mana yang dapat kita manusia ni dengan dia, dengan telinga yang bersifat dengan sifat pendengar tu, boleh kita mendengar. Berapa nilai tersebut? Tak ternilai. Itu semua nikmat Allah yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita selaku hamba dia. Maka manakala Allah Ta'ala jadikan segala nikmat-nikmat ni, tentulah ada hikmah-hikmah dia. Maka kita kena jaga nikmat tersebut. Mata Allah Ta'ala berikan kepada kita, dengan dialah dapat kita melihat. Telinga yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang bersifat pula ada padanya sifat pendengar, dapat kita mendengar. Dengar apa? Dengar segala suara-suara. Kalau hanya ada telinga, tapi sifat pendengarnya Allah tak anugerahkan kepada kita, tak berguna juga.
dengan bahawa tuli. Tak boleh nak dengar. Orang bercakap pun dia tak dengar. Sebab apa? Walau ada telinga, tapi Allah tak anugerahkan di telinga tersebut satu sifat, namanya sifat pendengar. Manakala tidak ada sifat ni lah, kita tak boleh nak mendengar. Sekarang kita boleh mendengar ni segala suara-suara yang keluar kerana Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita satunya telinga, duanya sifat pendengar ada di urat telinga kita. Dengan dialah dapat kita mendengar segala suara-suara, bunyi-bunyian. Itu nikmat Allah Ta'ala yang tidak ternilai, yang tidak ternilai harganya. Lagi kata pengarang, dan berapakah harga lidah? Ini lidah kita. Berapakah harga nilaian lidah? Cuba kamu fikir. Yang bersepakai ia lidah tu dengan pekecap, dengan sifat perasa, dengan sifat pekecap, dengan sifat perasa. Ya Allah Ta'ala anugerahkan di anak lidah kita tu sifat pekecap, sifat perasa. Manakala adanya lidah yang bersifat dengan sifat perasa inilah yang dapat kita dengan dia, dengan sifat pekecap ni, dapat kita mengecap benda-benda yang bermacam-macam rasanya. Dan dapat pula kita mengedarkan makanan, memamah, memusing-musingkan makanan di dalam mulut. Tu dengan adanya lidah dapat rasa bermacam-macam rasa. Oh, ni rasa tom yum, oh ni rasa sweet sour, ni rasa-rasa apa ni, macam-macam rasa boleh rasa. Kalaulah Allah Ta'ala cabut di kita, di anak lidah kita tu sifat perasa, tak dapat kita nak rasa. Makan ubat pun, kalau banyak kita makan ubat Panadol, kau ubat-ubat segala ubat di farmasi tu, hilang dah perasa tadi tu. Tawar, makan KFC pun rasa lain, makan hak ni pun rasa lain, tak rasa apa-apa. Tu ditarik nikmat, tak dapat nak kecapi lah. Tu baru sikit. Tu nilai yang Allah Ta'ala berikan anugerah kepada kita semua ni amat ternilai. Itulah pengarang kita ajak kita, menyeru kita supaya kita berfikir. Demikianlah kamu kirakan, kamu fikir, kamu hitung, kamu muhasabah budi Tuhan kita. Banyak lagi Allah Ta'ala berikan kepada kita daripada nikmat kakinya dapat kita berjalan, nikmat tangannya dapat kita sentuh, nikmat farasnya dapat kita kencing dan lain-lain daripadanya. Tu semua nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita yang tidak ada nilainya. Sungguh besar anugerah Allah Ta'ala kepada kita. Lalu maka adakah bagi kamu, pengarang kita tanya lagi, maka adakah bagi kamu harta? Adakah bagi kamu tu harta, kemampuan untuk memperubat, untuk kamu mengembalikan semula sekiranya jika kamu tu buta, ataupun kamu tu tuli dan mati lidah-lidah kamu hingga akhir? Kiaslah sendiri yang lain-lain daripadanya nikmat Allah. Kalau kata kita ada harta, ada kemampuan, boleh kita perubatkan segala penyakit-penyakit tadi, dan adakah tetap hilang? Adakah kamu yakin ianya sembuh sepenuhnya? Adakah kamu jamin dengan wang yang kamu miliki itu kamu boleh perubat dia sehingga hilang 100%? Tidak ada siapa yang dapat jamin. Maka oleh itulah
pengarang kita menyeru kita supaya kita berfikir, sama-sama kita merenung nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni. Wajib kita kena syukuri dia. Wajib kita kena terima kasih pada Allah. Wajib kita kena bersyukur. Maka apakah yang dimaksudkan dengan syukur? Syukur nikmat Allah, syukur nikmat Allah. Adakah dengan semata-mata alhamdulillah itu dikatakan syukur? Tak. Kata ulama, syukur-syukur ni ta'rifnya ialah sarful abdi jami'i ma an'ama Allahu bihi fima khuliqa li ajli. Syukur-syukur ni ialah kita memfungsikan, kita menggunakan setiap nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Umpamanya lidah, Allah beri pada kita telinga, Allah beri kepada kita mata dan lain-lain daripadanya. Kita memfungsikan nikmat-nikmat tersebut mengikut fungsi dan tujuan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Untuk apakah perkara tersebut dijadi oleh Allah? Itu panggil syukur. Kalau kita guna nikmat-nikmat tersebut, memfungsikan nikmat-nikmat tersebut ke arah perkara-perkara yang bukan hikmah Allah Ta'ala jadikan benda tu, itu namanya kita kufur terhadap nikmat Allah. Itu panggil syukur. Tanda terima kasih kita pada Allah. Makna terima kasih kita pada Allah, yakni guna nikmat tersebut halakan ke arah perkara-perkara yang Allah Ta'ala redha, ke arah perkara-perkara yang Allah Ta'ala perintah. Itu nama syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukurnya ada telinga ni dapat dengar, tapi dengar benda haram, tak nama syukur. Mulut walau kata 1,000,000 kali sehari alhamdulillah, ni aku syukur di atas nikmat telinga yang Allah Ta'ala jadikan, sedangkan telinga itulah hak dengar perkara-perkara yang haram. Itu namanya tidak syukur pada Allah. Matanya tengok benda yang haram, tak nama syukur pada Allah. Dan segala nikmat-nikmat yang lain. Terima kasih pada Allah, iaitulah gunakan segala nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan tersebut ke jalan yang diperintahkan oleh Allah. Itu nama syukur pada Allah. Menyalahinya kufur dengan nikmat Allah. Dan kita kena ingat, setiap anggota-anggota yang ada pada diri kita ni menjadi saksi kepada kita di negeri akhirat. Jadi saksi. Walaupun kita melakukan perkara-perkara yang dilarang menggunakan anggota yang dimiliki oleh seseorang itu, sungguh pun dengan secara sembunyi-sembunyi, anggota tadi akan jadi saksi di akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuza'un. Katakanlah ya Rasulullah, katakanlah wahai Muhammad, menceritakan suatu perkara, iaitulah pada satu hari, yakni di padang mahsyar kelak, pada hari kiamat kelak. Ketika itu Allah Ta'ala menghimpunkan segala musuh-musuh Allah, segala seteru-seteru Allah, segala mereka-mereka yang derhaka kepada Allah di satu tempat.
Yang mana di akhirat kelak Allah Ta'ala akan membahagi-bahagikan segala hamba-Nya di satu tempat di mana ini golongan-golongan yang derhaka. Dan satu tempat yang lain ini adalah golongan-golongan yang mentaati perintah Allah. Ada pun atas dunia kita tak cam. Semuanya bercampur aduk. Yang baik duduk sekali, yang jahat pun duduk sekali, yang tidak solat pun berada sekali. Kita tak cam. Tu atas dunia. Ada pun akhirat tidak. Mana golongan-golongan yang derhaka pada Allah dihimpunkan pada satu tempat. Maka Allah Ta'ala menceritakan peristiwa yang berlaku pada hari kiamat tersebut. Pada ketika itu apabila Allah Ta'ala menghimpunkan manusia-manusia yang derhaka kepada Allah. Hatta iza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Maka pada ketika itu menyaksilah ke atas tuannya, ke atas pemiliknya yang mempunyai anggota tersebut oleh segala pendengaran-pendengaran mereka, oleh segala penglihatan-penglihatan mereka, oleh segala kulit-kulit yang ada pada tubuh badan mereka, di atas apa yang tuannya dulu di atas dunia lakukan, yang dia derhaka kepada Allah. Wa qalu, maka berkatalah tuan tersebut, pemilik anggota tersebut, jari, tangan, kaki dan lain-lain daripadanya, segala kulit-kulit tadi, pemiliknya kata, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Kerana apa kamu ni, hei tangan, hei penglihatan, hei pendengaran, hei segala kulit-kulit ni, kerana apa ni kamu ni menindas aku? Kerana apa ni kamu ni tidak membela aku? Kerana apa ni kamu sekarang ni menjadi peguam untuk meletakkan aku ni di dalam keadaan yang bersalah, dalam keadaan yang melakukan kesalahan? Maka kata Allah Ta'ala, maka kata kulit-kulit segala yang bertutur tadi, qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Hari ini dia kata, kami diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertutur perkara-perkara yang sebenar. Maka daripada ayat ni memberi faham kepada kita, setiap apa yang ada pada diri kita ni akan menjadi saksi di negeri akhirat. Kerana itu orang yang melakukan maksiat, adakah dia mampu untuk menyembunyikan perihal maksiat tersebut daripada anggota dia? Tak mampu. Daripada penglihatan dia, mulut nak bercakap perkara-perkara yang haram, mampukah dia nak susuk, dia nak sembunyi daripada mata hak dia miliki? Tak mampu. Telinga nak mendengar benda-benda yang haram, adakah mampu untuk dia menyembunyikan daripada pengetahuan mata dia? Tak mampu. Faraj nak melakukan perkara-perkara yang haram, adakah dia mampu untuk menyembunyikan perkara yang diharamkan untuk dia lakukan daripada tangan dia? Tak mampu. Kerana segala anggota kita senantiasa ada dengan kita. Kerana itulah sambungan ayat tersebut Allah Ta'ala menceritakan, wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Semuanya akan menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Itu besar nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita. Maka kita gunakan kepada perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka sedarlah hei saudara-saudaraku, pakak-pakak khabarlah, pakak-pakak sedarlah, wahai saudara-saudaraku, dan taubatlah daripada segala kesalahan-kesalahan yang telah lepas, yang telah kamu lakukan. Taubatlah pada Allah. Setiap bagai-bagai maksiat yang kamu lakukan, apatah lagi benda tu adalah benda yang menjadi perkara yang dikatakan dosa besar, maka kamu bertaubatlah di atas apa yang telah kamu lakukan tersebut. Taubat pada Allah. Kerana setiap manusia tu tak lepas daripada dosa. Setiap manusia itu tidak lekang daripada dosa. Tak mampu, maknanya kita manusia ni untuk mengelakkan daripada melakukan kemaksiatan derhaka kepada Allah itu secara 100%. Kerana kita manusia itu bukan daripada kalangan Nabi, bukan daripada kalangan Rasul yang dijaga oleh Allah, yang bersifat dengan ismah. Maka setiap manusia itu pasti ada melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Setiap daripada anak Adam itu ada melakukan kesalahan. Wa khairu khata'in. Akan tetapi sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan ialah mereka yang bertaubat kepada Allah. Cuci, bersih dia. Setiap daki-daki maksiat yang ada pada diri kita ni, taubat pada Allah. Cukupkan rukun-rukun taubat. Menyesal dalam hati kita. Kemudiannya tinggalkan maksiat tersebut. Yang ketiga, azam dalam hati kita tidak akan melakukan maksiat tersebut. Itulah rukun taubat. Mungkin kita tidak ada kesalahan dosa besar yang secara zahir seperti zina, minum arak. Tetapi kita ada dosa besar yang dari sudut batin, sifat-sifat hati yang dicela, suka memaki, suka memfitnah, suka mengumpat. Semua ni adalah dosa-dosa besar. Sama sahaja dengan dosa besar yang zahirnya seperti zina. Sama sahaja nisbah dosa besarnya seperti orang yang berjudi. Mereka-mereka yang suka memfitnah, suka memaki, suka mengumpat dan lain-lain daripadanya. Sama saja. Sama-sama dosa besar. Maka bila sama-sama dosa besar, wajib bertaubat pada Allah. Tidak terampun dengan semata-mata kita melakukan amal ibadat. Yang kita lakukan amal ibadat ni terampun ialah dosa-dosa kecil. Itu terampun. Datang ke masjid, setiap langkah dihapus dosa. Satu langkah dihapus dosa. Langkah yang kedua dihapuskan dosa. Langkah yang ketiga dihapuskan dosa. Berwuduk, dosanya gugur melalui air wuduk yang kita ambil. Itu adalah segala dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar tidak terampun, tidak terhapus dengan melakukan amal ibadat tadi, melainkan dengan bertaubat pada Allah. Apa taubat? Bukan astaghfirullah. Taubat itu ialah menyesal dalam hati yang pertama, tinggal maksiat yang tersebut yang kedua, yang ketiga berazam tidak akan melakukan lagi maksiat tersebut. Itulah nama taubat. Al-nadamu, yang pertama menyesal. Al-iqrar, buang maksiat tu daripada diri kita. Yang kedua, al-azmu, bersungguh-sungguh takkan ulang lagi maksiat tersebut. 3 rukun taubat. Lidah pula
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu nama taubat. Kalau semata-mata astaghfirullah, astaghfirullah, di atas maksiat yang kita lakukan, dosa besar tadi, tidak terampun jika tidak hadirkan di dalam hati kita 3 rukun tersebut. Itu sebagaimana solat lah. Solat ada rukun 13. Kalaulah tidak ada tamakninah dalam solat, ataupun pada bacaannya ketika mana kita solat tak bunyi, maka ketika itu solat kita tidak sah. Kerana di setiap rukun qauli wajib dengar di telinga. Bacaan sir ni ialah bacaan yang kita dengar di telinga. Tu bacaan sir. Bacaan jahar kita keraskan suara. Maka di antara setiap rukun qauli di dalam solat Fatihahnya, apalagi rukun qauli yang di tahiyat akhir tu, dengan selawatnya dan beri salamnya, semua tu kena dengar di telinga. Segala tasydidnya, segala barisnya, segala huruf-hurufnya. Kalau kita hanya baca duk bergerak mulut, bergerak lidah, bergerak bibir saja, solat kita tak sah tu. Sebab apa? Tidak sempurna rukun. Assalamualaikum warahmatullahi, tak sah. Assalamualaikum, bukan salamualaikum. Assalamualaikum, baru sah. Tu semua rukun-rukun solat kena jaga. Demikian juga taubat ada rukun-rukunnya.
Allah. Muslimin muslimat, ayah-ayah, bonda-bonda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengarang menyatakan kepada kita, manakala kita tahu sebagaimana yang telah dihuraikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yang beliau telah banyak menasihati kita, yang mana di antaranya kata pengarang, Allah Ta'ala tidak memandang kita dari sudut keturunannya, dari sudut bakarnya, dari sudut rupa parasnya, harta yang kita miliki untuk dimasukkan ke dalam syurga. Sebaliknya yang Allah Ta'ala tilik ialah hati-hati yang bersih dan juga mereka yang melakukan amal-amal yang baik untuk dimasukkan dalam syurga. Bahkan kata pengarang rahimahullahu ta'ala, bahawasanya kita tidak tahu bilakah masa mati kita. Tidak ada siapa pun yang boleh menjamin satu saat yang akan datang, satu detik yang akan datang, satu jam yang akan datang, esok, lusa, sebulan yang akan datang, kita masih boleh lagi hidup. Tidak ada siapa yang boleh menjamin perkara tersebut. Dan juga pengarang kita telah mengatakan kepada kita tadi bahawasanya Allah Ta'ala telah berikan kepada kita banyak nikmat. Di antaranya anggota-anggota kita yang wajib kita kena syukuri. Lalu pengarang kita berpesan, maka sedarlah wahai saudara-saudaraku, dan bertaubatlah daripada segala kesalahan-kesalahan yang telah lepas, yang telah kamu lakukan. Dan rebutlah, berlumba-lumbalah, penuhkanlah masa luang kita itu dengan berbekal dan beramal dengan sebenar-benarnya, sebenar-benar amal. Rebutlah peluang masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini untuk kita penuhinya dengan kita melakukan amal-amal yang baik-baik, yang mencukupi rukun-rukun dan syarat-syarat. Yang itu mesti. Ilmu mesti didahulukan di atas amal. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imam bagi segala amal-amal kita. Bukan kata buat amal dulu baru ilmu, bukan. Sebab itu tak jadi. Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Matan Zubat mengatakan, setiap mereka yang melakukan amal bighairi ilmi, tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun wala tuqbalu, amalnya ditolak serta tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal dulu baru ilmu, tak diterima. Kena ilmu dulu baru amal. Amal berlandaskan ilmu. Tu kita kena carilah. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam, jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.